Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, pertamanya pohon maaf kerana lewat sangat ni. Yang keduanya, syukur pada Allah kerana kitanya diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang mengenai kitanya tidak boleh meratap serta menyalakan lampu di kubur dan memperingati hari ketiga serta hari ketujuh adalah satu perkara yang bid'ah. Bid'ah maksudnya perkara yang direka-reka ataupun dicipta bagi satu amal ibadah yang tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan dengan bid'ah. Dalam Islam ajar apabila kita berlakunya kematian, kita diajar supaya menjadikan diri kita ni orang yang berlapang dada. Maknanya orang yang dia hidup dalam keadaan yang orang yang hidup ini dia kena istirja' kepada Allah. Dia kena balik kepada Allah. Macam mana dia balik kepada Allah? Dia sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini sikap kita. Bukanlah dengan kita bila berlakunya kematian tiba-tiba kitanya meratap. Dilarang kitanya meratap serta kita menyalakan lampu. Bagi setengah-setengah di kalangan orang Arab, bila berlakunya kematian dia rasa kegelapan. Satu cara nak suruh jangan jadi gelap, dia pasang lampu-lampu lilin-lilin dan sebagainya. Satu, kemudian dia pasang lampu di kubur dengan tujuan nak suruh terang kubur tadi. Ataupun diingatkan hari kematian itu pada hari yang ketiga, kemudian dia letak hari yang ketujuh. Kemudian orang Melayu kita ditambah hari yang ke-14, hari yang ke-40. Dia jadi demikian. Semua ni satu benda yang dilarang dalam agama. Benda ni merupakan satu perkara yang bid'ah, yang tidak diajar dalam agama. Bila berlaku kematian, apa yang perlu kita buat ialah doa je kepada Allah. Doa kepada Allah ni satu cara untuk kita nak melepaskan diri kita. Kita nak membantu orang yang menghadap depan Allah untuk dia membawa amalan dia dan dia menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berkata, menjerit-jerit menyebut Allah yang Maha Suci ataupun kata-kata lain berhampiran jenazah dan kubur. Seorang yang dia bertempik-tempik dekat dengan kubur ataupun dekat dengan jenazah, berkumpul di kubur, masjid ataupun tempat lain untuk membaca Quran dan lainnya, kerana kematian ataupun berkumpul dekat dengan keluarga si mati, menghidangkan makanan dan bermalam di rumahnya adalah perilaku orang-orang jahiliyah. Ini perbuatan orang jahiliyah, seperti makanan yang dibuat oleh keluarga si mati pada hari ketujuh dan hari kematiannya. Orang Melayu kita ni dia buat makanan tu, dia ada jenis-jenis dia. Jenis makanan itu berdasar pada keadaan mayat, senang ceritanya. Lagi hujung, lagi lembik lah makanan tu. Tu zaman-zaman dahulu lah. Dia nak gambarkan mayat ni semakin hancur begitu. Ni cara setengah-setengah di kalangan kita. Yang ni satu perbuatan jahiliyah yang dilarang. Orang Arab dia buat pada hari ketiga, hari ketujuh dia buat demikian. Kemudian orang berkumpul di sana untuk menunjukkan dekat dan kasih sayang pada si mati. Berkumpul tu untuk menunjukkan kasih sayang pada mati. Perkara itu merupakan perkara yang baru, yang tidak ada pada masa lalu dan tidak disukai oleh para alim ulama. Kalau kita nak kata dalil kat mana yang benda tersebut tak bolehnya, kerana benda tersebut tidak dibuat pun zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak suruh pun kita buat perkara-perkara demikian. Bila Rasulullah tak suruh, maka tak payah buatlah. Pada diri kitanya keadaan yang seumpama itu, buat jamuan dan sebagainya. Kalau di kampung-kampung ada lagi benda demikian. Malam pertama dia buat
tahlil arwah. Malam kedua dia buat tahlil arwah. Dia buat yang tahlil arwah ni anak-anak sebut je, kita boleh tak jadi masalah, tapi jangan tentukan malam. Jangan tentukan malam-malam tertentu dan sebagainya. Kita buat, orang Melayu kita ni dipanggil tahlil arwah, sebenarnya doa. Doa pada Allah. Doa pada Allah, minta supaya Allah jadikan orang yang menghadap depan Allah ni dalam keadaan yang dia je menghadap betul-betul dalam keadaan selamat. Jangan menghadap depan Allah dalam keadaan yang tak selamat. Jangan tentukanlah hari, bahasa yang mudah. Yang kedua, jangan upah orang untuk nak buat jamuan. Nak upah orang maksudnya kitanya upah, datangkan orang-orang tertentu untuk orang ni datang untuk buat tahlil dan sebagainya. Zaman-zaman dahulu orang-orang pondok lah, dia panggil orang yang tinggal kat pondok tu datang untuk diupahkan tahlil dan sebagainya. Yang tiganya, biar keluarga ni sendiri yang doa. Biar keluarga tu sendiri yang doa. Jangan suruh orang. Ni suruh orang tahlil tapi keluarganya relax, isap rokok kat luar dia panggil. Yang ni yang menyebabkan kita nak rasa aib. Jangan, tetapi kita keluarga sendiri zikir, kemudian baca doa dan sebagainya untuk kepada kematian seseorang ini. Begitu juga dengan kenduri pada hari ke-10 dan sama juga pada hari yang ke-100. Ni sampai peringkat 100 hari. Lepas 100 hari itu tak ingat-ingat langsung dah dia. Ni punca apa dia? Punca kerana kita nampak bahawa tentukan hari dan pada masa tertentu. Semuanya adalah bid'ah yang bercanggah dengan Islam. Ni semua ni perbuatan yang tidak disuruh dalam agama. Sepatutnya orang lain yang menjamu keluarga si mati, bukan si mati yang menjamu orang lain. Bimbang apa dia? Bimbang kalau kita buat jamuan, bila kita meninggal dunia kita buat jamuan. Yang menyebabkan waktu mana kita buat jamuan tu, kita ambil duit si mati, duit anak-anak yatim piatu, anak-anak yatim ni. Yang ni yang dia buat jamuan. Bila kita dah tetapkan begitu, yang menyebabkan akhirnya dia jadi galat. Kalau sekiranya tak buat jamuan, akhirnya buat jamuan. Jamuan tersebut makan ambil harta-harta anak yatim ini sendiri. Yang ni yang menyebabkan kita bimbang kalau demikian terjadi. Lalu ulama' kata benda ni adalah perkara yang bid'ah, yang tak perlu dilakukan pada diri kita. Kalau nak buat macam tadilah, buat di kalangan keluarga. Yang kedua, jangan tentukan hari. Kalau nak buat juga, jangan kita kata ni malam ke-7 dah ni, mayat dah berubah begini dah ni, kita sebut. Kemudian ni malam yang ke-14 dah, mayat dah berubah sebegini dah, maka dilarang dalam agama. Tetapi kita hanya buatlah bila-bila masa kita nak berdoa dan nak minta ampun pada Allah, dibenarkan dalam syarak. Mereka berkata, orang Muslim tidak patut meniru perbuatan orang kafir. Setiap orang hendaklah melarang keluarganya untuk menghadiri majlis seperti itu. Keluarga kita hanya kalau ada orang jemput, marilah datang, kami nak buat tahlil arwah yang ke-14 ni disebut. Hari yang ke-14, tak payah pergilah. Tak payah pergilah pada diri kitanya. Kerana apa dia? Kerana perkara demikian tidak disuruh dalam agama. Dan perkara yang mirip dengannya, seperti menampar-nampar pipi. Orang Arab ni dia buat demikian. Orang Melayu tak buat. Orang Melayu dia pakai kup putih dekat pipi dia. Dia tak bakat. Yalah, mana dah tahu dapat rumah 22 juta misal contohnya. Nak sampai tahap demikian manalah. Kitanya, yang kita tak ada nak tampar-tampar ni tak ada. Orang Arab dia tampar muka dia dan sebagainya. Kemudian menarik-narik rambutnya. Orang Arab dia demikian. Dia tarik-tarik, tanda dia tak puas hati ni, kematian ni, dia buat benda-benda yang demikian. Mengoyak-ngoyakkan bajunya ataupun merintih dan meratap ketika mendapat musibah. Perkara tersebut merupakan perbuatan yang tidak mendatangkan pahala langsung. Ini amalan jahiliah. Dan Alhamdulillah orang Melayu kita tak buat demikian. Dia tahu kalau koyak-koyakkan baju, rugi je dia sebut. Rugi je. Daripada koyak baju, baik koyak kertas. Ini mudah je. Oleh demikian orang kita dia tak buat. Alhamdulillah. Tapi orang Arab buat. Orang Arab ni, dia ambil tangan dia tepuk lepuk muka dia. Tanda dia tak puas hati. Tanda dia nak tunjuk dia ni sedang meratap dalam keadaan demikian. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, perkara tersebut termasuk perilaku jahiliah. Jangan buat pada kita. Adakah Nabi SAW menyuruh kamu semua membuat makanan bagi keluarga Ja'far? Ada, Rasulullah suruh. Waktu mana keluarga Ja'far
Syahid Ja'far At-Tayyar itu gugur syahid, ada Rasulullah suruh buat jamuan makanan? Tak ada pun. Rasulullah tak suruh pun, maka mereka tidak melakukannya. Jika dibuat makanan bagi mereka, maka setiap orang sebaiknya melarang keluarganya untuk makannya. Kalau ada juga orang buat jamuan makan, maka sebaiknya tak payah. Kamu larang, jangan makanlah makanan ni. Makanan amalan jahiliyah. Walaupun makanan yang sedap, tapi kamu yang jangan makan. Kerana apa dia? Kerana makanan ini ditiru dengan cara jahiliyah, bukan cara yang disuruh dalam agama. Ana ingat lagi ana kecil dahulu, ana ikut Allah yarham Tok Guru ni Abdul Aziz. Pergi semayang jenazah. Waktu mana pergi semayang jenazah, turun-turun ni daripada semayang jenazah, orang bagi duit RM5. Kemudian orang bagi nasi satu bungkus. Ana tengok Allah yarham Tok Guru ni Aziz ni, dia terus naik kereta. Lepas pada turun semayang jenazah tu, turun dia naik terus kereta. Kemudian ana sendirinya, orang bagi duit, ana ambil lah. Bila lagi duit RM5 ni, ana ambil. Kemudian ana ambil nasi satu bungkus. Orang dah bagi naik saja. Nasi belauk Kelantan, sedap lah. Nasi belauk Kelantan ni dia beza sikit, dia panggil gulai dia dan sebagainya. Kita pun ambil, naik atas kereta. Waktu mana naik atas kereta, dia tanya ana, ambil nasi? Katanya. Ana kata ya, ambil nasi. Lepas tu, duit ambil juga? Dia tanya. Ana pun angguk je ambil. Duit lagi ambil, kita sebut. Duit lagi kita ambil. Dia kata dua-dua tu bagi pada orang susah. Dua-dua tu bagi orang susah. Kita pun turun daripada kereta tu, bagi cari mana orang susah. Tengok duit RM5 ni sayang je rasanya. Tapi kena bagi jugalah. Maknanya gambaran jangan makan. Makanan yang disediakan daripada sembahyang tu pun, ataupun yang disediakan yang namakan dengan yang dinamakan dengan tahlil dan sebagainya, tak payah pada diri kita. Kemudian mereka tidak melakukan. Jika dibuat makanan bagi mereka, maka setiap orang sebaiknya melarang keluarganya untuk memakannya. Jangan diberi kemudahan. Siapa yang membenarkan keluarganya, maka dia menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala dan membantu mereka melakukan dosa. Kalau kita benarkan juga, bagilah. Maknanya kita suruh keluarga kita ni buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman pada Allah, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada dihumban ke dalam neraka Allah. Ni anda biasa sebut ni, ayat ni Allah kait banyak kali pada kita. Kita tak boleh jaga diri kita seorang saja, tetapi jagalah bersama yang disebut dengan keluarga kita. Katakanlah kita bagus, tapi keluarga kita tak bagus, habis juga kita. Habis juga. Para haniskan, katakanlah para haniskan ni sembahyang, tapi keluarga tak sembahyang, masuk neraka juga kita. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali kita ajar keluarga kita, bagi tahu. Tiba-tiba dia tak solat, itu soal kedua. Tetapi kalau kita tak suruh dia, arahkan dia, dalam keadaan demikian kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang kita kena arahkan dia. Kita tutup aurat, tapi keluarga kita tak tutup aurat, masuk neraka juga kita. Dia akan terkesan juga dalam hidup kita. Tapi jangan lepas pada ni balik buka aurat je lah semua. Sebab ada juga yang tak tutup aurat. Tak. Tapi kita kena berusaha lah. Tanggungjawab kitanya berusaha untuk apa dia? Memastikan keluarga kita ni semua jaga syariat. Kalau kita boleh jaga benda demikian, ni Allah pesan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang yang beriman pada Allah, jaga diri kamu dan jaga keluarga kamu daripada apa dia? Daripada nara, daripada dihumban ke dalam neraka Allah. Kenapa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakaran dalam neraka itu terdiri daripada manusia dan juga batu-batu. Ulama-ulama tanya, kenapa batu? Waktu mana Fatimatul Zahra dia baca ayat ni, dia sedang kisah gandum. Dia kisah gandum tu, kisah gandum dengan giling yang dia panggil apa dia? Zaman-zaman dahulu kan ada yang pusing tu, batu lesung yang besar tu. Kemudian dia panggil apa dia panggil? Kisar. Kisah gandum tu yang besar tu, dia kisah tersebut, dia baca ayat ni, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah
alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tengah-tengah dia kisah tu, kisah gandum tersebut, tiba-tiba dia dengar tangisan daripada batu tu. Dia pun lepas tangan dia daripada kisaran itu. Kisaran tu tak berhenti. Kisaran tu pusing lagi. Bila kisaran tu pusing lagi, sedangkan dia dah berhenti dah kisaran. Lalu dia dengar tangisan yang kuat. Dia pun bingkar bangun, dia pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa dengan Rasulullah, dia sebut ada Rasulullah, ya Rasulullah, kisaran tu tak berhenti. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah tepuk batu tersebut. Rasulullah tepuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kenapa dengan kamu? Kenapa dengan kamu?" Katanya batu ni jawab pada Rasulullah, "Tadi anak kamu baca, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Bahan bakaran api dalam neraka Allah terdiri daripada manusia dan batu-batu. Aku dengar batu ni masuk dalam neraka Allah, aku ni takut, aku ni dihumban ke dalam neraka Allah. Aku ni batu, ya Rasulullah. Rasulullah pun tepuk dia. Rasulullah kata, mulai daripada sekarang, kamu di antara batu yang tidak dibakar dalam api neraka Allah. Baru berhenti dia. Baru berhenti daripada kisaran itu sendiri. Kita ni puas baca tak rasa-rasa. Batu yang dibaca sekali oleh Fatimah tu, tiba-tiba tak berhenti terus kisah, pusing-pusing. Kalau kita lah tak berhenti, terloncat, kita tak kena gaya ni. Kerana batu ni pelik, tak berhenti ni. Lepas tu dengan menangis pula tu, berlaku zaman Rasulullah banyak tangisan-tangisan makhluk selain daripada manusia yang menangis kerana takut pada Allah. Di antara mimbar Rasulullah, di antaranya unta yang datang mengadu pada Rasulullah. Kemudian pokok yang dipanggil, kalau kita pergi ke Mekah tu ada satu masjid dipanggil Masjid Syajarah dipanggil. Masjid Syajarah tu masjid pokok yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak menunjukkan bagaimana kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut bahan bakaran dalam neraka itu terdiri daripada manusia dan juga batu. Alaiha malaikah, di atasnya ada malaikat, ghilazun, malaikat yang bengis, syidadun, yang kasar, yang tegas, la ya'sunallah, tak pernah lawan perintah Allah, ma amarahum, apa yang diperintah oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan Allah dia akan laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah padanya. Para ulama berkata maksudnya dalam mendidik dan mengajar mereka. Ayat ni nak ajar pada kitanya, didik dan ajar anak-anak kita. Anak-anak kita ni jangan sekadar untuk beri makan saja, tapi ditarbiah dia dan dididik pada diri dia ni. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah menyatakan satu riwayat daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama keluarga si mati, pada masa itu dibuat makanan dalam majlis berkabung. Menurut Syuja' bin Makhlad, mereka menganggap sanadnya sahih. Disebut demikian. Al-Kharati mengatakan daripada Hilal bin Khabbab bahawa makanan yang dibuat kerana kematian merupakan perbuatan jahiliah. Jangan buat makanan. Siapa yang kena bagi makan pada keluarga keluarga si mati ni? Jiran tetangga. Jiran tetangga ni tanggungjawab ni. Kalau sekiranya berlaku kematian pada satu keluarga, rumah tu jangan masak. Rumah tu jangan ada yang masak. Maka yang kena bagi makan pada selagi mana jenazah ni ada atas rumah tersebut, siapa dia? Jiran tetangga. Jiran-jiran ni buat makanan, kemudian panggil pada keluarga si mati itu datang makan dekat rumah ni. Ni kalau kita pergi ke kawasan Kedah, kawasan Kelantan dan sebagainya, ada setengah-setengah orang dia meninggal dunia je, keluarga dia sembelih lembu. Sembelih lembu terus. Buat jamuan. Mayat tu ada lagi atas rumah. Mayat ada lagi atas rumah. Sembelih lembu. Pagi-pagi lagi sembelih lembu lah. Kenapa ni? Nak sediakan makanan untuk orang yang nak semayang. Nak semayang. Masak semua ni. Jenazah tak selesai lagi tu. Tak mandi lagi. Jenazah tak mandi lagi. Tapi dah buat benda-benda yang dilarang dalam agama ini sendiri. Suatu semalam mana cerita dalam Radio IKIM malam, beberapa akhlak orang yang hidup terhadap si mati. Akhlak orang yang hidup terhadap si mati ni anak sebut 7 semalam. 7 di antara akhlak kitanya. Kalau ada orang meninggal dunia aja,
Yang pertama pada kitanya, hendaklah kita doa pada Allah. Doa minta supaya Allah ampunkan dosa dia. Kalau kita dengar berita. Yang keduanya, kita kena cepat urus jenazah. Cepat urus jenazah dia. Pergi terus. Pergi urus jenazah ni pada dua benda. Yang pertamanya, kita pergi tutup mata dia. Mata ni. Kerana mata ni biasanya mengikut jenazah ni keluar. Siap waktu jenazah ni keluar pula. Mengikut ruh ni keluar daripada tubuh badan. Jadi mata tu memandang je. Jadi memandang, Rasulullah kata, kamu tutup. Waghmidu uyunihim. Kamu kena tutup mata mereka. Lepas tu dalam masa yang sama, kamu kena bercakap waqul khaira. Cakap benda-benda yang baik. Jangan cakap benda-benda yang tak baik. Kalau siapa di kalangan kita meninggal dunia, cakaplah dia ni dulu rajin pergi kuliah Ustaz Ahmad Dasuki. Senang katanya. Walaupun Ustaz sampai lewat, senang katanya. Kita sebut kalimah-kalimah demikian, dia tabah, dia sabar, tak balik awal, senang kata. Maknanya kitanya ingatkan, kita sebut benda-benda yang baik. Benda-benda yang baik ni waqul khaira. Kerana apa dia? Kerana waktu tu malaikat amin je apa yang kita sebut. Sehingga kan Rasulullah pesan, kalau dia ada orang yang dia tak suka di atas dunia dahulu, jangan benarkan orang tu masuk. Jangan benarkan orang tu datang, kemudian orang tersebutnya dia pula sebut kalimah-kalimah yang tak baik pada mayat ini. Ini pun yang dilakukan oleh puak Syiah. Puak Syiah, dia lalu kawasan kubur Rasulullah itu. Makam Rasulullah diberi peluang, dia masukkan muka dia. Syekh Ali Huzaifi cerita, dia mengiringi Ali Huzaifi ni, orang imam Masjid Nabawi itu. Diiring Presiden Iran dahulu, Khamenei ke apa dia iring, dia lalu kawasan sebut, dia masuk muka dia dekat lubang sebut, kemudian dia ludah di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni yang menyebabkan akhirnya dia buat ucapan, dia khutbah. Dalam khutbah tu Huzaifi ni, imam Masjid Nabawi ni bagi tahu tentang perangai jahatnya Syiah. Perangai Syiah. Sebab tu dia renggangkan sikit. Sekarang kita tak boleh rapat dengan kubur ni. Punca apa dia? Ni perangai Syiah. Perangai Syiah yang buat benda-benda yang demikian. Yang dia ni nak gambarkan bagaimana kebencian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat benda-benda yang sedemikian rupa tadi. Kemudian sama juga dengan orang yang meninggal dunia. Bila orang yang dia tak suka masuk saja, kemudian dia buat benda-benda yang dia tak suka. Benda yang tak suka ni apa dia? Dia kata, eloklah engkau mati. Lama dah aku berdoa nak suruh engkau mati. Dia sebut kalimah demikian. Jangan. Yang ketiga, kita diajar supaya mulakan secepat mungkin untuk memandikan jenazah. Jangan simpan lama. Rasulullah sebut banyak kali, jenazah ni jangan lama, jangan lambat, kecuali jenazah pemimpin. Jenazah pemimpin tak apa. Kerana apa dia? Kerana jenazah pemimpin ni dia terlibat dengan urusan rakyat. Lagi mana tak dilantik pemimpin yang baru, tak dikebumikan jenazah ini. Maka dalam demikian tak apa, pemimpin ni dilewatkan sikit. Dilewatkan. Tetapi kalau orang kebanyakan, orang macam kita ni, bila meninggal dunia, cepat-cepat urus. Ada setengah ulama macam, anda ingat lagi guru anda, Syekh Ali Jadul Haq. Nama dia ni. Bekas Syekhul Azhar. Dia ni bila dia bangun tahajud pukul lebih kurang pukul 5 pagi, nak tahajud ini rebah waktu mana ambil wuduk. Kemudian sebelum subuh tu orang dapat tahu yang dia meninggal dunia. Lepas sembahyang subuh, selesai pengkebumian dia. Sekejap je, masa tak lama. Ini maknanya di antara ambil wuduk nak sembahyang tahajud tu sampai kepada lepas subuh dah selesai dah. Tahu-tahu lepas subuh dah ke bumi dah jenazah ni. Cepat je urusan. Dia panggil demikian. Ni jangan lambat sangat. Walaupun dia ni Syekhul Azhar. Dalam keadaan dia Syekhul Azhar pun dia cepat diuruskan urusan pengkebumian dia. Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama-ulama memang cepat dalam urusan pengkebumian dan tak boleh lambat dalam urusan mengkebumikan jenazah ini. Mandi dia. Lepas pada mandi, kita diajar supaya apa dia? Kapankan dengan kapan kain kapan yang terbaik. Kain kapan yang terbaik ini maknanya putih, bersih, dalam keadaan yang tidak kata berjenama dan seumpamanya tak. Tetapi kain kapan kita tu memang bersih dan dikemas dan dirapikan kain kapan ini. Kemudian yang kelimanya, disolatkan dengan orang soleh.
Bagi tahu paling-paling tidak di solat lebih kurang 40 orang soleh. Siapa-siapa yang meninggal dunia di kalangan kita, maklumkan pada orang soleh supaya orang soleh ni datang. Kenapa Rasulullah sebut siapa-siapa yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 orang soleh, maka dia terlepas daripada yang disebut Allah telah ampunkan dosa dia, dosa yang lalu sebelum. Maknanya kita ni jangan terlupalah. Kalau ada di kalangan kita meninggal dunia, bagi tahu pada orang soleh. Siapa orang soleh di kalangan kita ni? Kita lah. Kita ni kena pakat-pakat jadi orang soleh. Sehingga kan paling-paling tidak yang menyembahyangkan jenazah kita ni 40 orang. Orang yang soleh dalam keadaan menyembahyangkan jenazah kita. Kemudian yang keenamnya, memilih tempat yang baik untuk dikebumikan jenazahnya. Pilih tempat yang baik. Pilih tempat yang baik untuk nak dikebumikan jenazah kita. Maknanya waktu mana kita dikebumikan mayat, Rasulullah pesan pada kita, dafinu mautakum. Kamu hendaklah kebumikan jenazah di kalangan kamu, awsatus salihin minkum. Di tengah-tengah orang saleh di kalangan kamu. Kerana apa dia? Fa innal jar yu'zi jar. Fa innal jar su yu'zi jar. Rasulullah sebut kerana sesungguhnya jiran yang buruk akan membawa kesan kepada si mayat yang menghadap depan Allah nanti. Kalau kita kebetulan kan masuk dalam kubur, tak tengok pencuri besar misal contoh. Sebelah kubur kita ni orang yang jahat, orang yang zalim. Maka di waktu tersebut kita terseksa. Kerana apa dia? Kerana dia diseksa, kita pun dalam keadaan sama merasakan tidak ada ketenangan dalam keadaan demikian. Carilah tempat yang soleh. Tempat yang soleh ni kat mana? Ana ulama banyak kali dekat dengan masjid. Kubur dekat dengan masjid. Di antara paling-paling tidak, kubur dekat dengan masjid. Jangan jauh daripada masjid. Kenapa dekat dengan masjid? Jawabnya kerana bila dekat masjid, orang lalu, orang pergi masjid baca doa, orang bagi salam. Setiap kali mana orang lalu kawasan itu bagi salam. Bagi salam, dengan salam tu dia akan membawa kebaikan kepada si mati dalam kubur ini sendiri. Kemudian yang ketujuh, ziarahlah orang yang meninggal dunia ini. Ziarah kubur dia. Jangan kita biarkan sunyi je kubur saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Setelah mana kita hantar dia, lepas pada tu kita tak ziarah-ziarah lagi pada mereka. Ini di antara adab dan akhlak orang yang hidup terhadap orang yang sudah menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga pada kita. Ziarah kubur tu termasuk dengan doa lah. Doa untuk diri dia. Tiap kali mana kita ziarah, kita berdiri je di atas kubur dia ni, malaikat bagi tahu orang ni datang. Tengok tu. Dia datang doa pada kamu. Kita je tak dengar malaikat tu sebut. Kalau kita dengar, terloncat kita tengah. Cuma dalam keadaan yang kita demikian, orang dalam kubur tu dia tahu orang datang ziarah kubur dia. Orang ni datang dan datang. Al-Ajiri meriwayatkan daripada Abu Musa, dia berkata, ketika saudara wanita Abdullah bin Umar meninggal dunia, aku berkata kepada isteriku, pergilah ke sana dan hiburkanlah mereka. Bermalamlah bersama mereka, kerana antara kami dan keluarga Umar ada hubungan saudara. Isterinya lalu pergi, tetapi dia pulang kembali tidak bermalam di sana. Maka dia bertanya pada isteri dia, bukankah aku menyuruh kamu bermalam di sana? Isteri menjawab, sebenarnya aku mahu bermalam di sana, tetapi tiba-tiba Ibnu Umar mengusir kami. Dia berkata, keluarlah kamu semua, jangan bermalam di sini, kerana boleh mendatangkan seksa kepada saudaraku. Dia kata, aku memang nak tidur pun, tapi keluarga dia bagi tahu, tak payahlah tidur di sini, takut nanti buat amalan jahiliah pula. Aku buat amalan jahiliah, kamu baliklah, tak apalah. Tak payahlah tidur di sini. Takut-takut nanti yang meninggal dunia tu terseksa kerana kita buat benda-benda yang sedemikian rupa. Abu Al-Bukhari mengatakan bahawa bermalam di rumah keluarga si mati adalah perbuatan orang jahiliah juga. Ini kebanyakan disebut Abu Al-Bukhari. Kenapa? Kerana kamu membebankan lagi keluarga dia. Kamu bebankan lagi. Dah kamu ada, dia terpaksa layan kamu pula. Bila kamu tinggal, kita ni nak hiburkan dia, tak nak bagi sunyi sangat. Lalu kita bermalam dekat rumah dia, kecuali dia minta kita teman, dia minta untuk kita menemani, tak apalah. Tapi kalau sekiranya
dia tidak minta pun, tapi kita yang nak saja-saja nak pergi, membebankan pula pada keluarga itu kerana kehadiran kita dalam rumah tangga mereka. Itu cara yang kita kena faham. Kemudian semua perbuatan tersebut sekarang dianggap sunnah. Sekarang dianggap sunnah dan meninggalkan dianggap bid'ah. Semuanya sudah berbalik dan berubah, dipanggil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, setiap tahun akan datang pada umat manusia orang yang mematikan sunnah dan menghidupkan bid'ah. Sehingga banyak sunnah yang mati dan muncul. Banyak bid'ah kemudian menghidup, sehingga banyak sunnah yang mati dan muncul. Banyak bid'ah yang muncul pula, banyak bid'ah. Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kehinaan pada orang yang seperti ini dan ramai orang benci pada mereka. Banyak kan akhir zaman ni dah. Semakin akhir zaman yang sunnah tu ditinggalkan, manakala ditimbulkan benda yang bid'ah. Bid'ah pula yang dibuat. Yang tu yang rosak tu. Kita boleh tengok sekarang kan, ni upacara yang dilakukan oleh orang kita, majlis kenduri kahwin, upacara batal wuduk tu. Anda tegur banyak kali kan, batal wuduk ni Islam tak suruh langsung buat. Islam suruh ada wuduk, dia pergi batal, dia panggil. Tak ada kerja. Yang Islam suruh ada wuduk, dia buat saja, buat majlis batal wuduk. Majlis batal wuduk. Kenapa? Siapa yang suruh ni? Ni dipanggil unsur-unsur jahiliyah yang kita masukkan. Buat benda yang bid'ah. Batal wuduk tu pula macam mana? Cium dahi di depan tok imam. Cium dahi depan tok imam tu kan. Cium lepas pada akad nikah je cium. Konon-konon nak bergambar ni, terkebir tok imam ni. Memandang orang yang cium dahi tu, seronok juga kahwin, kata tok imam. Nak sebutnya kerana apa dia? Kerana kita buat upacara-upacara yang tidak disuruh. Sama juga dengan kematian. Kematian ni Islam suruh buat yang benda yang lain, tiba-tiba kita pergi buat kerja yang lain pula, yang menyebabkan satu benda yang bid'ah yang dilakukan. Kerana perbuatan mereka bertentangan dengan kehendak dan kebiasaan mereka. Siapa yang mempermudahkannya, maka Allah Subhanahu wa taala yang paling baik gantikan balasan padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu meninggalkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini cara kita kena faham. Walaupun kita nampak benda tersebut kita terpaksa tinggal. Kita tak buat, tapi Allah gantikan yang lebih baik daripada itu. Setiap sesuatu yang berlaku dalam hidup kita. Dalam sabda Rasulullah, la yazalu fi hadhil ummah isabah yuqatiluna ala amrillah la yadurruhum jidalun man jadalahum wala adawatan man adahum. Akan muncul di tengah-tengah umat sekumpulan orang yang sentiasa bermusuhan dengan perintah Allah, memusuhi perintah Allah, dan mereka tidak resah dengan bantahan dan permusuhan daripada orang lain pula. Dengan orang lain mereka tak resah, tapi dengan perintah Allah mereka resah. Dengan ajaran lain mereka tak resah. Pelik kan? Kita buat contoh yang mudah apa dia? Orang kita zaman kita sekarang ni, undang-undang selain daripada Islam tak apa. Sebut undang-undang Islam tak boleh terus. Pelik mereka, padahal mereka orang Islam. Ini akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, patutnya kamu tak rasa selesa dengan undang-undang selain daripada Islam. Kamu kena rasa selesa dengan undang-undang Islam. Tiba-tiba tak, akhir zaman nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan sampai umat aku ni dia melawan perintah Allah, tetapi perintah selain daripada Allah mereka turut, mereka ikut dan mereka boleh terima. Ini yang akan terjadi di kalangan umat aku nanti. Kemudian larangan keras memukul dada dan juga pipi. Dilarang. Jangan kita pukul dada dan pipi. Pun alhamdulillah orang Melayu kita tak buat benda demikian. Orang Melayu kita ni habis-habis sangat, dia tak boleh terima keadaan, dia pengsan. Lembik je. Sedar je balik, tanya macam mana, urusan dah selesai belum? Tak selesai lagi. Lembik pula dia. Jatuh pula, pengsan pula dia. Ini je orang Melayu kita. Alhamdulillah orang Melayu kita ni, orang yang Allah jadikan pada mereka ni ada kekuatan tersendiri dalam beragama lah, dalam perkara demikian. Sebab tu anda perhatikan hadis-hadis Rasulullah dan juga banyak ayat Al-Quran banyak tegur perangai orang Arab. Orang Melayu kita ni alhamdulillah dalam timbangan Allah sentiasa tegur orang Arab. Orang Arab nak sebutnya gambaran bagaimana kerasnya kami. Timbang tu
Belum lagi betul-betul lagi tegak tu, kamu dah angkat dah belakang. Dalam timbangan. Sama juga buang air kecil. Allah tegur perangai orang Arab yang kencing sambil begitu je. Sambil berdiri dia boleh buang air kecil. Dalam keadaan mercik begitu dia buat. Ni perangai orang Arab ni tak nak tiru dah orang Melayu kita ni. Sikit-sikit dah ada dah. Tapi nak sebutnya banyak benda yang ditegur oleh Allah kepada orang Arab, dan nak ingatkan pada kita sebenarnya jangan tiru perangai-perangai demikian. Di antaranya memukul dada dan juga pipi. Semua masalah tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam satu hadis riwayat Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam tammal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Rasulullah kata bukan di kalangan kita. Laisa minna, siapa-siapa yang menampak pipinya, kemudian wa syaqqal juyub, dan mengoyak-ngoyakkan bajunya, wa da'a bi da'wal jahiliyah, kemudian dia meraung-raung macam zaman jahiliyah dahulu, bukan di kalangan kita. Diriwayatkan oleh Abu Burdah bin Abu Musa, dia berkata, suatu hari Abu Musa sakit kepala sehingga dia jatuh pingsan dan kepalanya berada di pangkuan seorang wanita yang merupakan keluarganya. Sehingga wanita itu menjerit-jerit dan tidak ada sesuatu yang mampu menenangkannya. Ketika dia sedar, dia berkata, aku bebas daripada perbuatan kamu. Aku tak nak perbuatan tadi. Bila dia sedar balik, dia kata apa dia? Jangan buat macam tadi. Jangan buat macam tadi. Perbuatan tadi. Sebagaimana Rasulullah memutuskan hubungan dengan orang yang menjerit-jerit ketika kematian, serta mencukur rambutnya dan menggoyakkan bajunya ketika mana dia timpa musibah. Bukan sikap demikian. Kita kalau kena musibah, istirja' pada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas itu baca doa, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baca doa, Allah ma'jurni, ya Allah tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya kena ini. Wa akhlif li khairan minha, ya Allah gantikanlah yang lebih baik daripada apa yang saya kena ini, ya Allah. Ini sikap kita. Dalam kita kena musibah aja, baca doa, ya Allah gantikanlah yang lebih baik, ya Allah. Yang kamu bagi ni teruk, tapi aku minta pada kamu ganti yang lebih baik lagi, ya Allah, dalam hidup aku. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abdul Rahman daripada Yazid dan Abu Burdah bin Musa, keduanya berkata, ketika Abu Musa pingsan, isterinya datang dan menjerit-jerit kuat. Isteri ni menjerit-jerit. Ketika sedar, dia berkata pada isteri dia, adakah kamu tidak tahu bahawa Rasulullah bersabda, aku melepaskan diri daripada orang yang menarik rambutnya, bebas daripada orang yang menarik rambutnya, menampar mukanya dan mengoyak bajunya ketika mana ditimpa musibah. Kena musibah, Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melaknat wanita-wanita yang mencakar-cakar wajahnya. Dilaknat wanita itu, mengoyak-ngoyakkan pakaiannya, serta merintih-rintih dengan menyebut binasa dan celaka pada tubuh badannya. Lalu di waktu ini, orang ni dilaknat. Lelaki atau perempuan sama je. Tapi orang lelaki tak buat lah. Kebanyakan yang berlakunya orang perempuan di kalangan orang Arab. Kenapa jadi demikian? Kerana bila kematian suami dia, dia tak ada tempat pergantungan. Bila tak ada tempat pergantungan, dia mulalah pada diri dia. Dia mula keluar perkataan-perkataan yang tak baik. Kemudian dia melaknat-laknat dan sebagainya. Orang Arab lah. Orang Arab ni macam tu lah. Kalau para sekarang pergi tempat wad bersalin orang perempuan Arab, jenuh kita mendengar dia sumpah seranah suami dia. Dia sumpah seranah suami dia. Anak kuliah anak di sebelah daripada bilik kuliah tu ialah Hospital Azhar. Hospital pula hospital bersalin. Tiap kali mana nak masuk kuliah tu dengar orang Arab, ikhirbetak dia semua. Dia kata, rumah kamu terbakarlah. Aku ni sakit ni menanggung ni. Engkau lah disumpah seranah. Suami dia diam je, buat muka dek je. Dia ni sakit ni, berlaku nak melahirkan anak ni, dia marah sumpah seranah suami dia. Kerana engkau lah aku jadi begini-begini. Suami kena tahan tebal muka, relax je. Suaminya. Tempat kita tak ada benda demikian. Alhamdulillah, kita ni orang kita ni diam je. Habis bagi tahu suami sakit gitu je lah. Yang dia sebutnya. Tapi tak tahannya lepas pada melahirkan anak, dapat anak pula. Ini jadi nak sebutnya, kadang-kadang kita tengok muka suami Arab kan, yang isteri dia sumpah seranah dia tu, muka dia semacam blur je nampak. Nak marah tak boleh isteri.
Tapi dia kena memang menjadi biasa dah pada mereka. Kalau sumpah seranah, waktu mana yang tak ada agama tu, dia sumpah seranah suami dia tu, dia sumpah habis-habisan. Dia sumpah betul-betul, kerana engkau lah aku jadi begini. Kalau tidak kerana engkau, aku tak jadi begini. Dia sebut-sebut, padahal dua-dua dapat dia panggil. Tapi oleh kerana dalam keadaan yang dia sakit tu, dia sumpah je, dia keluar-keluar kataan-kataan yang hodoh-hodoh, yang dia menghina suami dia sabar tenang. Suami dia ni kadang-kadang yang bukannya orang yang biasa berjanggut berjambang ni, warak bukan main lagi. Tapi dah sakit, orang sakit, dia tak peduli lagi dah. Tak kira dah suami dia soleh ke tak soleh, yang penting aku boleh lepaskan perasaan. Dia kata pada suami dia tu. Itu yang sakit nak melahirkan anak. Kalau meninggal dunia, dia mula tepuk dada dia, lidah dia tu bunyi tu. Yang bunyi ngilu tu kan, dia gerakkan lidah dia tersebut. Dia gerakkan lidah dia tu, tanda dia rasa macam dia meratap, tak puas hatinya dia keadaan macam. Kita ni tak ada diam je orang kita. Habis-habis sangat kita angkat tangan doa pada Allah. Ini bagusnya dipanggil. Sanad hadis ini sahih. Hatim Al-Asam berkata, jika kamu melihat orang yang timpa musibah mengoyakkan pakaian dan bersedih, lalu kamu menghiburkannya, bermakna kamu telah bersekutu dengannya dalam melakukan dosa. Kamu bersama dengan dia kerana dia sahabat yang mungkar dan buruk. Kamu perlu melarangnya melakukan begitu. Kamu jangan menambah pula. Bila orang dalam keadaan yang sedih tu, kamu pergi tambah lagi. Bagus-bagus, buat macam ni lah. Misal contohnya, kamu dapat share sama dalam dosa itu, saham sama dalam bahagian demikian. Jangan. Bila orang dalam keadaan yang dia ni, dalam keadaan sedih dan sebagainya, kamu kena larang dia. Jangan buat macam ni. Allah larang. Tak baik kita buat kerja-kerja yang sedemikian rupa. Abu Sa'id Al-Balkhi berkata, siapa yang timpa musibah, lantas dia mengoyak-ngoyak pakaian atau muka-muka dadanya, maka dia seolah-olah mengambil panah untuk memerangi Tuhannya yang maha perkasa lagi maha mulia. Tu jadi macam demikian. Macam anda pernah cerita tu kan, ada di Kelantan dahulu orang tanam tembakau. Bila hujan lebat sangat, 2-3 hari hujan lebat di Bacok, anda diingatkan demi cerita ni. Lebat tu yang menyebabkan tembakau tu layu. Tembakau ni jadi kuning. Hari yang ketiga hujan tak berhenti lagi, dia keluar dekat tengah-tengah padang tu, dia tembak ke langit. Bawa senapang, dia tembak ke langit. Mana Allah? Mari perang, dia sebut. Nak ajak Allah, mari perang, dia sebut. Mari kita berlawan, dia sebut. Allah sambar dengan petik, mati terus dia. Ni. Ada orang yang jenis berani demikian. Bila dia rasa dalam keadaan yang dia rasa hebat sangat, dia geram sangat, dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun ada demikian. Dia tahu dah benda ni tak ada manfaat pun. Dia tahu. Tiba-tiba dia buat demikian ni, seolah-olah dia tak boleh terima qada dan qadar Allah. Cara yang Allah jadikan dalam hidup kita, kita ni kena belajar untuk lapang dada. Lapang dada untuk terima ketentuan daripada Allah. Lalu apabila kita dah usaha-usaha, tiba-tiba kena. Bila kena tu, kita ni diajar supaya lapangkan dada kita. Jangan kita koyak-koyakkan baju kita, kemudian tu badan kita yang menyebabkan akhirnya turun bala pula daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kerja demikian. Mentalkinkan mayat dengan membaca syahadah ketika telah selamat dikebumikan. Kita sambung akan datang nanti lah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.